Assalamualaikum semua. Okey, dalam video ini cikgu nak ajar subtopik 6.10 iaitu tindakan haba ke atas garam. Okey, kita nak belajar apa kesan haba ke atas garam. Baik, tindakan haba ke atas garam. Okey, beberapa jenis garam dia akan terurai apabila dipanaskan. Okey, garam ni apabila kita panaskan dia akan terurai bagi menghasilkan oksida logam dan juga gas. Gas yang terhasil nanti dia akan bergantung kepada jenis garam ni. Okey, cuba buat tengok. Beberapa tu maksudnya bukan semua. Maksudnya hanya beberapa jenis saja garam akan terurai apabila dipanaskan. Bukan semua garam akan terurai. Hanya beberapa sahaja. Okey, kita akan tengok nanti. Okey, jadi eksperimen 6.7 muka surat 194. Okey, awak boleh rujuk buku teks muka surat 194. Cuba awak baca dulu. Lepas tu awak sambung tengok video ni. Okey, tujuan mengkaji kesan haba ke atas garam karbonat. Pernyataan masalah. Adakah semua garam karbonat terurai apabila dipanaskan untuk menghasilkan gas karbon dioksida? Dia nak tanya adakah semua garam karbonat ni apabila dipanaskan dia akan terurai dan dia akan menghasilkan gas karbon dioksida. Hipotesis, semua garam karbonat terurai apabila dipanaskan untuk menghasilkan gas karbon dioksida. Okey, kita tahu garam karbonat ni apabila dipanaskan akan terurai menghasilkan gas karbon dioksida. Tapi adakah semua garam karbonat akan terurai? Okey, kita akan tengok melalui eksperimen nanti. Baik, pemboleh ubah. Pemboleh ubah dimanipulasikan ialah jenis garam karbonat. Ada 5 jenis garam kita akan buat. Pemboleh ubah bergerak balas ialah hasil penguraian garam karbonat. Apakah hasil yang akan kita dapati nanti? Dan pemboleh ubah dimalarkan ialah 2 spatula garam karbonat. Kita guna 2 spatula. Jangan ubah semua sama saja. Dan bahan dan radas awak boleh rujuk buku teks muka surat 194. Okey, prosedur. Yang pertama, masukkan 2 spatula penuh 2 spatula penuh garam natrium karbonat ke dalam tabung didih kering. Kemudian catatkan warnanya. Okey, langkah kedua, kita pasangkan penyumbat getah dengan salur penghantar ke mulut tabung didih. Satu lagi, pastikan salur penghantar tu berada di dalam air kapur. Satu tabung didih lagi awak isikan air kapur. Kemudian ujung salur penghantar ni awak pastikan dia tenggelam ke dalam air kapur. Okey, langkah ketiga, kita panaskan garam karbonat ni dengan kuat. Kemudian langkah keempat, perhatikan apa perubahan yang berlaku pada air kapur dan warna baki yang tertinggal di dalam tabung didih semasa masih panas dan semasa sejuk. Kemudian awak rekodkan pemerhatian. Okey, langkah kelima, kita ulang langkah pertama hingga langkah keempat dengan menggunakan garam karbonat yang lain. Okey, keputusan. Okey, garam karbonat yang kita gunakan ada 5. Yang pertama, mula-mula tadi kita gunakan garam natrium karbonat. Okey. Baik, warna-warna garam ni awak kena ingat, kena hafal. Okey, garam natrium karbonat, warna sebelum dipanaskan dia berwarna putih. Apabila garam natrium karbonat ni kita panaskan, apabila kita panaskan, awak tengok apa berlaku ke atas air kapur. Bila kita buat eksperimen, tak ada perubahan berlaku ke atas air kapur. Maksudnya apa? Okey, tiada perubahan berlaku ke atas air kapur tu maksudnya tak ada buih-buih yang keluar. Warna air kapur kekal. Maksudnya apa? Maksudnya garam natrium karbonat ni dia tidak terurai apabila dipanaskan. Sebab itulah dia tak ada perubahan pada air kapur. Okey, ingat garam natrium karbonat dia tidak terurai apabila dipanaskan. Macam mana nak tahu dia tak terurai? Dia tiada perubahan pada air kapur. Air kapur dia tidak berubah. Okey, baik. Kemudian kita uji pula dengan garam yang kedua iaitu garam kalsium karbonat. Okey, warna garam kalsium karbonat sebelum dipanaskan adalah berwarna putih.
apabila kita panaskan garam kalsium karbonat ni, didapati bahawa air kapur menjadi keruh. Itu bermaksud apa? Bermaksud garam karbonat ni dia terurai lah sebab air kapur ni menjadi keruh. Okey, kenapa air kapur ni menjadi keruh? Ingat lagi tak awak dah belajar? Apa sebab air kapur ni menjadi keruh? Apa yang hadir? Air kapur ni menjadi keruh kerana adanya gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida inilah yang menyebabkan air kapur menjadi keruh. Kena ingat. Okey. Kemudian, semasa masih panas, garam kalsium karbonat ni dia berwarna putih. Kemudian apabila sejuk tu maksudnya bila kita tutup api, kita biarkan sejuk, warna garam kalsium karbonat ni masih lagi kekal putih. Kena ingat warna dia. Semasa panas putih, semasa sejuk pun putih. Kemudian kita buat pula eksperimen dengan menggunakan garam zinc karbonat. Garam zinc karbonat ni sebelum dipanaskan dia berwarna putih. Apabila dipanaskan, didapati bahawa air kapur menjadi keruh. Maksudnya, gas karbon dioksida hadir. Ini bermaksud garam zinc karbonat juga dia terurai apabila dipanaskan. Baik, warna garam zinc karbonat semasa masih panas dia berwarna kuning. Tetapi apabila sejuk dia bertukar menjadi putih. Kena ingat. Seterusnya, kita uji pula dengan garam plumbum 2 karbonat. Garam plumbum 2 karbonat sebelum dipanaskan dia berwarna putih. Apabila dipanaskan, garam itu terurai. Macam mana nak tahu dia terurai? Air kapur dia akan menjadi keruh. Itu dia punya petanda dia. Adakah dia terurai ataupun tak? Air kapur menjadi keruh kerana kehadiran gas karbon dioksida. Semasa garam itu masih panas, garam plumbum karbonat dia berwarna perang. Semasa sejuk dia berwarna kuning. Baik, kemudian yang terakhir kita uji pula dengan garam kuprum 2 karbonat. Dia berwarna hijau. Sebelum dipanaskan dia berwarna hijau. Apabila dipanaskan, air kapur menjadi keruh. Bermaksud gas karbon dioksida hadir, bermaksud garam itu terurai. Semasa masih panas, garam tersebut berwarna hitam. Semasa sejuk, dia masih lagi berwarna hitam. Kena ingat warna-warna ini. Menafsir data yang pertama. Apakah peranan air kapur dalam eksperimen ini? Apa peranan air kapur? Ingat lagi tak? Tujuannya adalah untuk mengesan kehadiran gas karbon dioksida. Apabila gas karbon dioksida hadir, air kapur akan menjadi keruh. Itu tujuan kita gunakan air kapur. Yang kedua, apakah gas yang akan dibebaskan apabila garam karbonat diuraikan oleh haba? Apabila garam karbonat ni kita panaskan, apabila terurai dia akan bebaskan gas. Apa gas tersebut? Gas ni kan, gas karbon dioksida. Yang ketiga, kenal pasti garam karbonat yang tidak boleh diuraikan oleh haba. Ingat lagi tak? Yang garam mula-mula tadi, garam apa? Garam natrium karbonat. Ingat garam natrium karbonat dia tidak terurai. Macam mana nak tahu dia tidak terurai? Air kapur tidak menjadi keruh. Air kapur kekal sahaja. Jadi kesimpulan kita, adakah hipotesis yang dibuat dapat diterima? Apa hipotesis awak tadi? Cuba tengok balik muka surat 194. Hipotesis kita adalah semua garam karbonat terurai apabila dipanaskan untuk menghasilkan gas karbon dioksida. Adakah semua garam karbonat terurai? Tidak kan? Natrium karbonat tidak terurai. Jadi hipotesis kita boleh diterima ke tidak boleh diterima? Tidak. Sebab bukan semua. Apakah kesimpulan eksperimen ini? Cuba awak buat kesimpulan. Garam karbonat terurai apabila dipanaskan untuk menghasilkan oksida logam dan gas karbon dioksida kecuali garam natrium karbonat. Maksudnya bukan semua garam karbonat terurai. Ada garam karbonat yang tak terurai. Kalau garam karbonat itu terurai, dia akan menghasilkan oksida logam dan juga gas karbon dioksida. Perbincangan. Yang pertama, tulis persamaan kimia bagi tindakan haba ke atas setiap garam karbonat yang diurai oleh haba. Untuk menjawab soalan 1 ni, apa kata kita jawab soalan 2 dululah. Secara umumnya, penguraian garam karbonat oleh haba
boleh diwakili dengan persamaan perkataan berikut. Lengkapkan persamaan perkataan. Okey, garam karbonat apabila dipanaskan akan menghasilkan dua bahan, iaitu apa dia? Satu oksida logam, satu lagi gas karbon dioksida. Awak kena ingat. Garam karbonat apabila dipanaskan akan menghasilkan oksida logam dan juga gas karbon dioksida. Jadi kita jawab nombor 1 . Okey. Ini garam yang terurai saja. Baik, garam kalsium karbonat apabila dipanaskan akan menghasilkan dua bahan. Apa dia? Oksida logam dan juga gas karbon dioksida kan. Jadi oksida logam kita apa? Logam kita kalsium. Jadi oksida logam kita kalsium oksida lah. Dan gas karbon dioksida. Dah seimbang ke? Cuba tengok. Pastikan persamaan kita seimbang. Okay, sekarang dah seimbang. Baik, kemudian garam zinc karbonat apabila dipanaskan akan menghasilkan oksida logam dan juga gas karbon dioksida. Bahan pertama gas karbon dioksida dah tahu. Oksida logam apa? Logam kita apa? Logam kita zinc, maka oksida logam kita zinc oksida. Okey, pandai, bagus ya. Kemudian garam plumbum 2 karbonat apabila dipanaskan akan menghasilkan oksida logam kita adalah plumbum oksida dan juga gas karbon dioksida. Manakala garam kuprum 2 karbonat apabila dipanaskan akan menghasilkan logam oksida kita kuprum oksida dan juga gas karbon dioksida. Kena ingat ya. Okey. Yang ketiga, nyatakan satu lagi garam karbonat yang tidak boleh diuraikan oleh haba. Tadi dalam eksperimen kita tahu garam karbonat yang tidak boleh diuraikan adalah garam natrium karbonat kan? Okey, cuba awak fikir, cuba awak teka. Ada lagi tak garam karbonat yang tidak boleh diuraikan oleh haba? Clue dia natrium. Okey. Apa unsur yang satu kumpulan dengan unsur natrium? Ingat tak? Kalium. Kalium karbonat. Sebab kalium pun dia satu kumpulan dengan natrium, kumpulan pertama. Jadi kalium karbonat dia tidak boleh diuraikan oleh haba. Okey, jangan awak kena ingat semua garam kumpulan 1 tidak terurai oleh haba. Ingat, semua garam kumpulan 1 tidak terurai oleh haba. Okey, jadi sediakan laporan yang lengkap untuk eksperimen ini. Okey, kita teruskan kepada eksperimen 6.8 muka surat 195. Awak boleh rujuk buku teks awak. Tujuan mengkaji kesan haba ke atas garam nitrat. Pernyataan masalah, adakah garam nitrat terurai apabila dipanaskan untuk menghasilkan gas nitrogen dioksida dan juga oksigen? Sekarang garam nitrat kita tahu apabila dipanaskan dia akan menghasilkan gas nitrogen dioksida dan juga oksigen. Baik, hipotesis. Hipotesis awak diminta untuk bina hipotesis sendiri. Macam mana nak bina? Cuba tengok eksperimen tadi muka surat 154. Cuba awak tengok macam mana dia bina hipotesis. Dia lebih kurang sahaja. Okay, hipotesis kita adalah semua garam nitrat terurai apabila dipanaskan untuk menghasilkan gas nitrogen dioksida dan juga oksigen. Itulah hipotesis kita. Pemboleh ubah pun awak diminta untuk buat sendiri. Cuba tengok eksperimen tadi apakah dia pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey, pemboleh ubah dimanipulasikan adalah jenis garam nitrat. Sebab eksperimen ni garam nitrat kan. Pemboleh ubah bergerak balas ialah hasil dia, hasil penguraian garam nitrat, dan pemboleh ubah yang dimalarkan apa dia? Sama saja kita malarkan. Ialah 2 spatula garam nitrat. Baik, bahan dengan radas awak boleh rujuk buku teks muka surat 195. Baik, prosedur. Langkah pertama, awak masukkan 2 spatula penuh garam natrium nitrat ke dalam tabung didih kering. Kemudian catatkan warna garam tersebut. Langkah kedua, panaskan garam nitrat ni dengan kuat. Okey, langkah ketiga, apabila kita panaskan, gas akan terbebas. Jadi kita akan uji gas yang terbebas itu melalui dua cara.
Yang pertama, kita masukkan kayu uji berbara ke dalam tabung didih. Kayu uji berbara ya, bukan kayu uji menyala. Awak ambil kayu uji, awak bakar, kemudian awak tiup api itu. Pastikan kayu uji tersebut berbara, kemudian awak masukkan kayu uji itu ke dalam tabung didih. Kemudian awak lihat, perhatikan apa yang akan berlaku. Yang kedua, cara kedua, dekatkan kertas limus biru lembap ke mulut tabung didih. Awak ambil selai kertas limus biru, awak basahkan sikit, kemudian awak dekatkan pada mulut tabung didih. Lihat apa akan berlaku pada kertas limus biru itu. Okey, kemudian langkah keempat, warna baki semasa panas dan sejuk direkodkan. Dan langkah kelima, kita ulang langkah 1 hingga langkah keempat dengan menggunakan garam nitrat yang lain. Okey, keputusan. Baik ya, garam nitrat yang kita gunakan ada 5 jenis, sama macam tadi ya. Okey. Keputusan ya. Mula-mula kita guna garam natrium nitrat. Warna garam ini sebelum dipanaskan adalah berwarna putih. Apabila garam natrium nitrat ni kita panaskan, apabila garam natrium nitrat ni kita panaskan, gas dia akan terbebas. Gas ini tidak berwarna, kita tak nampak. Jadi macam mana kita nak tahu gas apa? Awak dekatkan kayu uji berbara, awak masukkan kayu uji berbara ke dalam tabung didih tadi. Kemudian kayu uji berbara tadi dia akan menyala. Apa maksudnya? Apabila kita masukkan kayu uji berbara ke dalam tabung didih, kayu uji berbara tu dia akan menyala. Maksudnya apa? Awak ingat tak gas apa yang menyokong pembakaran? Gas yang menyokong pembakaran adalah gas oksigen. Sebab itulah kayu uji berbara tu dia menyala. Gas oksigen ni dia tidak berwarna, kita tak nampak. Tapi macam mana kita nak tahu dia gas oksigen? Kita masukkan kayu uji berbara, kayu uji itu akan menyala. Okey. Kemudian kita dekatkan kertas limus biru lembap pada mulut tabung uji. Tak ada perubahan yang berlaku pada kertas limus biru tu. Maksudnya apa? Maksudnya gas ini dia tidak berasid. Kertas limus biru kalau dia bertukar menjadi merah bermaksud dia berasid. Sekarang kertas limus biru ni dia kekal, dia tidak berubah, bermaksud gas itu tidak berasid. Bermaksud hanya gas oksigen saja yang hadir. Okey. Garam natrium nitrat ni semasa dia masih panas dia berwarna putih. Apabila dia sejuk dia masih lagi berwarna putih. Okey, kena ingat. Baik, kemudian eksperimen kedua, kita tukar garam natrium nitrat tu dengan menggunakan garam magnesium nitrat. Garam magnesium nitrat ni asal dia berwarna putih. Apabila kita panaskan garam magnesium nitrat ni, okey. Perkara pertama yang awak nampak, gas perang terhasil. Gas perang ni senang nampak. Gas tidak berwarna ni kita tak nampak ya. Bila garam magnesium nitrat ni kita panaskan, gas perang terhasil. Okey. Apabila kita dekatkan kertas limus biru lembap pada mulut tabung didih, kertas limus biru ini bertukar menjadi merah. Maksudnya apa? Maksudnya gas itu berasid. Okay, gas berasid ni dia bukan oksigen. Oksigen dia tidak berasid. Nampak? Gas berasid ni adalah gas nitrogen dioksida. Gas yang berwarna perang ni adalah gas nitrogen dioksida. Dan dia bersifat asid. Okey, kena ingat. Kemudian, apabila kita masukkan kayu uji berbara ke dalam tabung didih, kayu uji itu menyala. Apabila menyala, maksudnya gas apa hadir? Sama macam atas ni. Apabila menyala, bermaksud gas oksigen hadir. Sebab itulah dia tulis warna gas dia adalah gas perang dan gas tidak berwarna. Gas tidak berwarna tu kita tak nampak. Kita nampak gas perang sahaja. Okey. Kemudian, garam magnesium nitrat ni semasa panas dia berwarna putih, semasa sejuk pun warna putih, sama sahaja. Okey, kemudian kita tukar pula kepada garam zinc nitrat. Garam zinc nitrat asalnya berwarna putih. Apabila zinc nitrat kita panaskan, gas perang akan terbebas. Ingat tak, gas perang tu adalah gas nitrogen dioksida.
gas nitrogen dioksida ni dia bersifat asid. Jadi dia akan menukarkan kertas limus biru lembap kepada warna merah. Apabila kita masukkan kayu uji berbara ke dalam tabung didih, kayu uji berbara tu dia akan menyala, menandakan kehadiran gas oksigen. Sama macam atas ni. Okey. Garam zinc nitrat ni semasa masih panas dia berwarna kuning, semasa sejuk dia bertukar menjadi warna putih. Baik. Kemudian kita uji pula dengan garam plumbum 2 nitrat. Asalnya warnanya putih. Apabila kita panaskan, gas perang akan terbebas. Gas perang itu adalah gas nitrogen dioksida dan dia bersifat asid, bermaksud dia akan menukarkan kertas limus biru lembap kepada warna merah. Apabila kita masukkan kayu uji berbara ke dalam tabung didih tersebut, kayu uji berbara akan menyala, menandakan kehadiran gas oksigen. Gas oksigen adalah gas yang tidak berwarna, kita tak nampak. Warna garam plumbum 2 nitrat semasa panas dia berwarna perang. Apabila sejuk dia bertukar menjadi warna kuning. Dan yang terakhir kita uji pula dengan garam kuprum 2 nitrat. Asalnya garam ini berwarna biru. Apabila garam kuprum 2 nitrat kita panaskan, gas perang akan terbebas. Gas perang itu adalah gas nitrogen dioksida. Gas nitrogen dioksida dia bersifat asid, bermaksud dia menukarkan kertas limus biru lembap kepada warna merah. Kemudian apabila kita uji dengan kayu uji berbara, kayu uji tersebut akan menyala. Ini menandakan kehadiran gas oksigen, di mana gas oksigen adalah gas yang tidak berwarna. Okey, warna garam kuprum 2 nitrat semasa panas berwarna hitam dan apabila sejuk dia kekal berwarna hitam. Okey, ini keputusan dia. Baik, menafsir data. Yang pertama, kenal pasti garam nitrat yang tidak menghasilkan gas perang. Tadi ada garam yang tak menghasilkan gas perang kan? Ingat tak garam apa? Okey, garam natrium nitrat. Dia menghasilkan gas oksigen saja. Dia tidak menghasilkan gas perang. Yang kedua, namakan gas perang yang dibebaskan dalam eksperimen ini. Ingat tak? Apa nama gas perang tadi? Penat saya cakap tadi. Gas nitrogen dioksida. Okay, yang ketiga, apakah perubahan yang dapat diperhatikan pada kayu uji berbara? Nyatakan inferensi yang sepadan. Okay, apabila kita masukkan kayu uji berbara ke dalam tabung didih, apa akan jadi pada kayu uji tersebut? Dia akan menyala semula. Ini menandakan kehadiran gas oksigen. Gas oksigen dibebaskan. Okey, jadi kesimpulan, adakah hipotesis yang dibuat dapat diterima? Awak ingat lagi tak mula-mula tadi apa hipotesis yang awak buat? Semua garam nitrat terurai apabila dipanaskan untuk menghasilkan gas nitrogen dioksida dan gas oksigen kan? Awak guna istilah semua kan? Tapi adakah semua garam nitrat terurai? Tidak. Garam natrium nitrat tidak terurai menghasilkan gas nitrogen dioksida dan oksigen kan? Jadi jawapannya tidak. Okey. Apakah kesimpulan eksperimen ini? Cuba buat kesimpulan. Okey. Kesimpulannya, kebanyakan, bukan semua kebanyakan garam nitrat terurai apabila dipanaskan untuk menghasilkan logam oksida, nitrogen dioksida dan juga oksigen, kecuali natrium nitrat. Natrium nitrat ni dia tidak menghasilkan gas nitrogen dioksida. Perbincangan. Yang pertama, tulis persamaan kimia bagi tindakan haba ke atas garam nitrat yang terurai selain daripada natrium nitrat. Sebelum nak jawab nombor 1, kita jawab nombor 2 dulu. Secara umumnya, penguraian garam nitrat oleh haba boleh diwakili dengan persamaan perkataan berikut. Lengkapkan persamaan perkataan. Okay, garam nitrat apabila dipanaskan dia akan menghasilkan 3 bahan. Ingat lagi tak? Yang pertama, oksida logam. Yang kedua, gas nitrogen dioksida. Yang ketiga, gas oksigen. Kena ingat ni, apa hasil apabila garam nitrat dipanaskan. Gas oksigen tu macam mana kita nak tahu? Dia akan menyalakan kayu uji berbara. Gas ni tidak berwarna, kita tak nampak.
Manakala gas nitrogen dioksida macam mana kita nak tahu? Gas ini berwarna perang dan dia bersifat asid. Dia akan menukarkan kertas litmus biru lembap kepada warna merah. Okey, bila awak dah hafal benda ni, bolehlah jawab yang nombor 1 pula. Okey, hanya 4 jenis garam saja yang terurai. Yang pertama, garam magnesium nitrat. Apabila dipanaskan akan menghasilkan 3 benda ni. Okey, yang 2 belakang tahu, gas nitrogen dioksida dan gas oksigen kan? Oksida logam dia? Senang saja. Logam kita gunakan apa? Logam magnesium. Jadi oksida logam kita magnesium oksida. Okey, kemudian awak kenalah seimbangkan. Kena seimbangkan kepersamaan ini. Okey, sama juga zinc nitrat. Zinc nitrat akan menghasilkan oksida logam. Oksida logam kita adalah logam zinc. Jadi oksida logam kita zinc oksida tambah gas nitrogen dioksida dan juga gas oksigen, sama saja. Awak tengok nombor ni pun sama saja. Bilangan mol ni pun sama saja. Begitu juga garam plumbum 2 nitrat dan juga garam kuprum 2 nitrat. Dia akan menghasilkan oksida logam, gas nitrogen dioksida dan juga gas oksigen. Okey, faham Jadi, sediakan laporan yang lengkap untuk eksperimen ini. Jadi, sebagai rumusan, garam karbonat apabila kita panaskan, dia akan menghasilkan 2 bahan, iaitu yang pertama oksida logam, yang kedua gas karbon dioksida. Contoh, kalsium karbonat apabila kita panaskan akan menghasilkan kalsium oksida dan juga gas karbon dioksida. Manakala garam nitrat pula apabila kita panaskan dia akan menghasilkan 3 bahan, iaitu oksida logam, gas karbon dioksida dan juga gas oksigen. Contoh, kuprum nitrat apabila kita panaskan akan menghasilkan kuprum oksida, gas nitrogen dioksida dan juga gas oksigen. Kena ingat dua-dua ni. Macam mana kita nak tahu gas karbon dioksida tu terhasil? Gas karbon dioksida ni dia akan mengeruhkan air kapur. Jadi awak alirkan, awak lalukan gas ini ke dalam air kapur. Kalau air kapur tu menjadi keruh, bermaksud adalah gas karbon dioksida. Ini pula, macam mana awak nak tahu gas oksigen dan juga gas nitrogen dioksida terhasil? Kalau gas nitrogen dioksida, awak kena ingat ya, gas ini berwarna perang dan dia bersifat asid. Dia menukarkan kertas litmus biru lembap kepada warna merah. Manakala gas oksigen ni, apa ciri gas oksigen? Dia akan menyalakan kayu uji berbara. Dan gas ini tidak berwarna. Okey. Jadi sebagai kerja rumah, awak buat uji kendiri 6.10 buku teks muka surat 197. Soalan nombor 2 dan nombor 3. Soalan nombor 1 tak perlu buat sebab kita tak belajar. Kemudian awak buat pula buku kerja muka surat 145. Okey, jadi saya harap awak fahamlah eksperimen macam mana kita nak panaskan garam. Apa hasil apa yang akan terjadi apabila kita panaskan garam karbonat dan juga garam nitrat. Apa hasil dia? Okey, sekian saja video saya. Terima kasih.